Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5 dan 5 dan juga 5 Zamrud. Okey. Jadi pada kali ini kita jumpa pada sesi PDPR kita pada tarikh 16 Ogos 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Jadi ini merupakan maklumat yang perlu murid tulis dalam buku tulis sejarah tahun 5 Jadi jangan lupa untuk tuliskan hari Isnin 16 Ogos 2021 dan kita telah pun masuk pada tajuk yang baru iaitu tajuk 8 dan memberikan tumpuan kepada unit 7 iaitu Yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara, dan kita akan mula pada tajuk yang kecil pertama iaitu Ketua Utama Negara sebelum kita pergi kepada Majlis Raja-Raja. Okey, setelah selesai murid menonton dan menyiapkan aktiviti sama ada hari ini ataupun nak buat pada petang atau malam ataupun keesokan harinya sebelum tiba pada sesi PDPR yang seterusnya sejarah tahun 5, tolong cikgu minta sangat murid-murid jangan lupa untuk isikan kehadiran. Dekat sini klik dekat mylink.la/Cikgu Fauzi, klik kepada kehadiran 5 dan 5 dan 5 Zamrud. Tengok pada nama masing-masing lah. Contoh kat sini Abdul Firas Hadi. So tekan submit hantar. Ingat murid saya minta sangat 5 dan 5 tolong buat kerja, dan ada juga murid yang 5 Zamrud tolonglah buat kerja, jangan tak buat. Ingat PDPR bukan bermaksud cuti, jalan ke amanah awak. Saya tak nampak apa yang awak buat dekat rumah, tetapi yang nampak adalah Allah. Yang nampak adalah Tuhan. Dia yang akan memberikan judgement, pengadilan pada diri awak sama ada awak jujur atau amanah dalam kerja yang awak buat dekat rumah. Saya hanya mendorong awak, ibu bapa yang kat rumah mendorong, mengingatkan awak. Saya mengajar secara dalam talian. Kita tak jumpa. Jadi kita doakan pandemik ini cepatlah berakhir dan sesi persekolahan bersemuka dibuka. Dan ingatkan, mungkin murid bersorak pada September ni kita akan buka sekolah. Jangan tak bolehlah macam alasan. Tadi kita harapkan kalau masih tak buka, tolonglah sertai sesi Google Meet ataupun PDPR secara dalam talian ataupun luar talian buat kerja. Jadi seterusnya cikgu ingatkan untuk buku teks murid boleh buka muka surat 90 sehingga muka surat 94 buku teks sejarah tahun 5, dan cikgu pergi kepada pelajaran yang seterusnya iaitu slide PowerPoint. Ini merupakan sisi penerangan slide PowerPoint yang memberikan tumpuan kepada tajuk kita Yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara yang ada di dalam unit 7 di bawah tajuk 8 Yang di-Pertuan Agong. Pada tajuk ini murid akan pelajari ada 5 subtopik kat sini. Jadi kita akan memberikan tumpuan yang pertama iaitu Ketua Utama Negara dan juga Majlis Raja-Raja. Pada subtopik yang ketiga, 4 dan 5 kita akan memberikan pada sesi PDPR yang seterusnya. Okey, untuk yang subtopik pertama iaitu murid akan mempelajari pada akhir sesi PDPR dapat menyatakan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Okey, so sini cikgu nak buat penerangan. Institusi Yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Bermaksud di sini Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara kita. Okey, kalau ketua negara adalah dan juga dalam masa yang sama dia menjadi orang kata apa, ketua negara Malaysia secara keseluruhannya dalam pemerintahan dia dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Kita akan belajar selepas lagi. Kemudian penubuhan institusi Yang di-Pertuan Agong dibuat semasa perlembagaan persekutuan dirangka, dan dalam perlembagaan persekutuan itu murid dapat lihat Yang di-Pertuan Agong ini dinyatakan sebagai Ketua Utama Negara. Okey, ini merupakan struktur kita panggil adalah sebagai struktur Ketua Utama Negara kita lah, di mana kalau kita tengok sini kita dapat lihat 3 badan kerajaan yang memayungi di atas Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama kita lihat sini, di bawahnya ada Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Okey, ini murid perlu ingat dan kita akan buat nanti dalam sesi peta iting. Pindahkan maklumat tu kemudian masukkan dekat bahagian sini nanti dekat bawah. Okay, sebelum tu cikgu buat penerangan lah. Okey, yang seterusnya dekat sini sebagai Ketua Utama Negara Yang di-Pertuan Agong memayungi 3 badan kerajaan tadi. Yang pertama Badan Eksekutif iaitu di mana mengubal undang-undang negara. Badan Perundangan dia mengubal undang-undang negara. Badan Eksekutif dia melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Dan Badan Kehakiman iaitu badan yang ditadbir oleh keadilan secara saksama. So kita tengok ni eksekutif tu daripada kabinet lah yang kerajaan yang berkuasa sekarang. Okey, kalau murid lihat dekat sini, pemilihan Yang-di-Pertuan Agong dilaksanakan dalam pergiliran yang unik yang melibatkan 9 Raja-Raja Melayu selama tempoh 5 tahun. Ia berikutan melalui di dalam apa yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan yang murid lihat. Kalau kita tengok Perlembagaan Persekutuan ni dia ada peraturan-peraturan termaktub dalam tu, so murid boleh tahu. Kalau nak tengok boleh search dekat internet. Okey, ni seterusnya pemilihan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Kita nampak yang pertama
dia melalui undian undian sulit 9 Raja Melayu di dalam Majlis Raja-Raja, di mana selepas saja berlakunya pemilihan undian sulit tersebut, dia akan ada satu cabutan di mana isytiharkan nama raja atau sultan yang dipilih sebagai Pertuan Agong. So kita nampak dekat sini macam mana proses tu berlaku. Jadi nanti selepas ni murid akan buat aktiviti jangan tak buat, cikgu minta sangat dengar sesi penerangan cikgu ni. Okey, seterusnya yang ketiga, dia akan dapat surat pengesahan pemilihan Pertuan Agong dan kemudian dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara ikut jadual ketiga dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan selepas itu Perdana Menteri akan menyatakan di sini dalam kerajaan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan kuasa jawatan yang di-Pertuan Agong tersebut. So dekat sini boleh dapat tengoklah. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, yang di-Pertuan Agong akan melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah pegang jawatan dalam Majlis Raja-Raja permesyuaratan tersebutlah. Okey, jadi kat sini cikgu tinggalkan Cak Nam minda mengapa kita mesti menghormati dan menjunjung institusi Pertuan Agong. Dekat sini kita bermula daripada rumah, sejauh mana kita menghormati kedua ibu bapa kita, dan kita dapat lihat yang di-Pertuan Agong merupakan pemimpin utama negara. Jadi kenapa kita perlu menghormati dan menyanjungi institusi yang Pertuan Agong. So dekat sini murid dapat lihatlah di mana nanti penerangan video cikgu, murid juga boleh rujuk pada muka surat 90 hingga muka surat 94 dan murid akan dapat buat latihan yang cikgu tunjukkan ni. Okey, ini merupakan kedudukan yang Pertuan Agong latihan pertama A dekat sini, di mana murid masuk kat sini nantilah. Tak perlu susah. Buat dekat cikgu tunjuk kat awak, masukkan kedudukan yang Pertuan Agong. So dekat sini cikgu sepatutnya kena bagi gambar. Okey, tapi murid boleh photostat dekat kedai ataupun kalau siapa yang rumah ada photostat, mesin photostat, dia boleh letak kat photostatkan dan tampalkan gambar dari Pertuan Agong lah. Sini sepatutnya kita tampalkan gambar lah. Okey, tetapi tak apa, awak boleh tukar orang kata alternatif yang seterusnya, tuliskan nama saja. Boleh tuliskan nama. Okey, yang di Pertuan Agong. Okey, yang bawah ni nanti dekat sini awak masuk apa badan, 3 badan yang terlibat tadi. Yang awak tengok pertama sekali tadi, cikgu bagi kat sini badan okey, perundangan. Dekat sinilah. Ni cikgu buat kecil sangat. Okey, badan perundangan. So sini murid boleh masukkan kita punya jawapan dekat situlah, cikgu buat kecil sangat. So dekat sini ni adalah badan yang pertama di bawah di Pertuan Agong. So badan yang kedua murid boleh letak sini badan eksekutif, dan yang terakhir sekali adalah badan kehakiman. Selepas selesai kedudukan di Pertuan Agong, murid masuk kedua. Okey, aktiviti yang seterusnya iaitu pemilihan di Pertuan Agong. So pemilihan di Pertuan Agong ni ada dalam buku teks muka surat 93. Kita tengok pemilihan yang pertama di mana dekat sini kita tengok pemilihan yang di Pertuan Agong melalui undian sulit. Pertama sekali sini boleh letaklah pemilihan. Okey, pemilihan melalui undian sulit. Ini ada pada buku teks muka surat 93. Kemudian seterusnya murid tengok apa pemilihan di Pertuan Agong yang seterusnya, proses yang berlaku. Yang kedua, yang ketiga, okey, ni yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang terakhir yang kelima. Murid tolong masukkan. Boleh rujuk buku teks muka surat 93. Seterusnya, aktiviti yang seterusnya murid kena tulis keanggotaan Majlis Raja-Raja. Okey, keanggotaan Majlis Raja-Raja ni murid perlu senaraikan. Di sini pertama sekali 9 Raja-Raja Melayu. Okey, Raja-Raja Melayu. Ini cikgu hanya buat penerangan saja kat sini. Murid hanya masukkan siapakah Raja-Raja Melayu sebut dan juga ketua kerajaan bagi negeri-negeri, 3 buah negeri. Maksudnya negeri-negeri yang tiada 3 negeri pula, 4 negeri yang tidak ada raja dan sultan. Pertama sekali awak masukkanlah Sultan. Okey, Sultan Johor. Okey. Kemudian aku masukkan sultan apa lagi kat sini yang ada dalam pemilihan tersebut. Boleh rujuk buku teks muka surat 94. So dekat sini jangan lupa untuk awak senaraikan ada 9 Raja-Raja Melayu dan yang 4 lagi ni adalah ketua-ketua bagi negeri yang tidak ada raja. So ada dekat situlah. Sebenarnya mereka tak terlibat sebenarnya, tetapi 9 nilai akan menentukan. 9 orang ni tau, nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. 13, saya 10, 11, 12, 13 ni dia dipanggil dalam mesyuarat tu nanti. Tapi dia tidak terlibat dengan undi sulit tersebut.
Okey, selepas selesai untuk buat keanggotaan Majlis Raja-Raja, murid terus pergi yang seterusnya, cara pemilihan Di-Pertuan Agong. Ini ada pada muka surat 94 juga. So, murid boleh tuliskan dalam peta ahli ini, kemudian isi maklumat yang pertama sebelum pemilihan, kat sini sebelum pemilihan, semasa dan seterusnya selepas. Murid letakkan maklumat dekat sini, jangan tak letak. Ingat semua kerja yang awak tengok ni, kerja bahagian A, bahagian B, pemilihan Di-Pertuan Agong, bahagian C, keanggotaan Majlis Raja-Raja, dan yang terakhir sekali, proses pemilihan Di-Pertuan Agong, murid kena masukkan dekat buku tulis awak lah maklumat kat sini. Okey, settlekan dulu ketua utama negara ni, awak buatkan sekejap cikgu dah ini pula dah. Okey, termasuk kat sini. Okey, awak buatkan dalam lingkungan dia punya tajuk lah. Cuma bila masuk dekat sini, Majlis Raja-Raja ni dia terlibat dengan proses pemilihan. Tolong dengar video cikgu 2-3 kali, kalau tak nanti awak tak faham. Dan jangan awak cakap dengan saya, mesej WhatsApp saya, cikgu nak buat apa? Nampak sangat awak tak tengok video. Jadi agak sukar situ awak nak selesaikan masalah awak. Awak boleh tanya saya macam tu pula. Saya tak nak murid tu bertanya saya, cikgu apa perlu buat. Jadi itu sangat-sangat merugikan lah, dan sangat mengecewakan saya awak tak buat. Selepas kerja awak buat, jangan lupa isikan kehadiran seperti mana yang cikgu tunjuk ni. Ingat, jangan awak up kehadiran, cikgu dah siap, nama sekian-sekian. Tetapi kerja awak tak buat pun sebenarnya. Saya tahu sebenarnya awak menipu. Tak apa, saya serahkan kepada Allah saja yang dia menentukan. Saya hanya mengajar awak ada kat rumah. Cikgu ingatkan sekali lagi, PDPR bukan maksud cuti. Tapi awak ingat term PDPR itu adalah term bercuti. Tak perlu buat apa-apa. Jadi memang bagus dan sesuai lah. So cikgu tak suka sebenarnya awak buat macam tu. Ingatlah apa yang cikgu ajar ni nanti, tolong buat nota dia dan latihan yang cikgu berikan. Dan jangan lupa juga buat aktiviti dalam Google Classroom. Klik kepada contoh 5/5 2021 Sejarah Cikgu Fauzi, termasuk juga 5 Zamrud 2021 Sejarah Cikgu Fauzi. So awak pergi situ buat kerja. Jangan tak buat dalam Google Classroom. Ingat awak punya peperiksaan pentaksiran pertengahan tahun sangat mengecewakan saya. Markah awak sangat teruk. Sedangkan cikgu dah ajar kepada awak boleh rujuk buku teks, awak boleh tengok nota awak buat. Dia adalah open book test. Tapi awak tak buat pun sebenarnya. Awak main hentam saja, jawapan pun awak tak fikir. Jadi ingat, kerja yang buat dalam Google Classroom juga akan memberikan markah yang terbaik ataupun tahap penguasaan terbaik untuk saya nilai awak, kerja yang awak buat. Jangan awak hanya upkan saja awak punya kehadiran, tetapi apa kerja pun awak tak buat. So itu saja untuk sesi PDPR kita. Jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Jaga diri pribadi, sentiasa duduk kekal di rumah, amalkan keselamatan dan kebersihan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.